والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى
وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله. Alhamdulillah, para sekalian hamba-hamba Allah yang dirahmati, yang dirindui Nabi SAW, yang sangat-sangat saya kasihi. Alhamdulillah, Allah kembalikan lagi kita pada pagi ini, masih lagi dihidupkan, diberi jemputan untuk kita mengatur langkah sama-sama menuju ke majlis ilmu, sama-sama duduk dalam majlis ilmu, mengajak anggota-anggota kita, mata, telinga, mulut, kaki, tangan, sama-sama beribadah di dalam satu majlis yang paling dicintai oleh Allah dan Rasul, sehingga kan Rasulullah meletakkan majlis ilmu itu ibarat seperti satu taman di antara taman-taman surga. Dan barang siapa yang duduk di dalam majlis ilmu, perumpamaan kata baginda sallallahu alaihi wasallam, seperti mana mereka berada di bawah sayap malaikat, dalam ketenangan. Tak tahu tenang tak tenang tu, kita masalahnya mana pun, kalau kita main kuliah tu dah hilang sakit macam mana pun. Tadi masuk kuliah tu dah hilang sat lagi balik sambung lagi, kan?
Ha? Punya tak boleh lena lah, malam dia masuk kuliah tu dia lena. Ketenangan yang kita miliki. Nah, berada di bawah sayap malaikat. Alhamdulillah. Dan insya-Allah hari ini kita akan sambung kitab Penawar Bagi Hati. Kitab Penawar Bagi Hati ini kita tasawuf, selalu saya war-warkan. Ingat saya baca dah 7-8 tahun, tapi hati saya tak sembuh-sembuh lagi dengan penyakit dia. Nah, kalau kata makan ubat dah bergantang dah yang makan. Begitu juga dengan penawar bagi hati yang Rasulullah tinggalkan sebagai ubat hati kita yang banyak penyakit ni. Walaupun tak baik 100%, bolehlah kot sikit-sikit no. Bolehlah sikit-sikit perbaik betul, tak mana yang tak betul. Macam dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Ha? Memang tak boleh buat semua pun, kan? Tapi jangan tinggal semua. Ambillah 1 dalam 10 tu. Mungkin 1 boleh kita amalkan. InsyaAllah pelan-pelan kita berubat. Benda nak berubat ni kan boleh sembuh dengan segera. Kalau sembuh dengan segera tu, yang tu bukan ubat sebenarnya lah. Yang tu dia racun, dia makan diri kita. Yang sembuh dengan segera tu. Tapi kalau ubat ni dia ambil masa agak panjang. Itulah kita dalam berdikit-dikit memperbaiki hati daripada muda dulu sampai kela. No? Tak betul-betul lagi. Baik, insyaAllah kan ni kita akan sambung fasal yang ke-6 dan ke-7. Dia tak 2 sekali. Fasal yang ke-6 dan ke-7. Kitab saya tak sama dengan kitab perempuan lah, sebab tu saya tak boleh kita muka surat. Kalau kitab Jawi muka surat 19. 40. Kitab Rumi muka surat 49. Ada lagi kan yang berhajat anak kitab? Ada lagi tak? Yang dalam ni berhajat anak kitab? Ada bawa? Kok-kok lah. Rasa-rasa macam nak mengaji terus ya. Semua ada dana, alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang yang memiliki alat untuk belajar, insya-Allah ilmunya akan diikat. Kita baca dulu nah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal yang ke-6 dan yang ke-7 pada menyatakan 2 tangan dan 2 kaki. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia bagi engkau akan 2 tangan dan 2 kaki kerana beberapa manfaat yang bangsa akhirat dan yang bangsa dunia. Allah Ta'ala sebut dia bagi jadikan kepada kita 2 tangan dan 2 kaki. Bukan saja-saja diciptakan. Macam Allah sebut di dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu akan dipeterikan mulut-mulut mereka itu, maka akan berkata-katalah wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka itu, wa tashhadu arjuluhum, maka menjadi saksilah kaki-kaki mereka itu. Ini kata Allah Ta'ala bukan buat tangan dan kaki dengan sia-sia. Wa ja'alna likulli syai'in bisababa. Tiap-tiap sesuatu yang Allah Ta'ala buat itu dengan bersebab. Ada sebab Allah Ta'ala buat. Yang mana sebabnya kata Allah, tangan itu wa tukallimuna aydihim, dia akan berkata-kata di akhirat nanti. Di hadapan Qadhi Rabbul Jalil, yakni Allah Azza wa Jalla, ketika mana diperhitungkan amalan kita, dihisapkan pahala kita dan juga dosa kita. Yang akan menjadi saksi daripada kata-kata tangan ialah kaki. Wa tashhadu arjuluhum, maka menjadi saksilah kaki-kaki mereka itu. Dia nanti nak menguat hujah yang dikatakan oleh tangan. Ya Allah, kata tangan, aku gunakan untuk menulis yang baik-baik, menyalin ilmu Allah, menulis ayat-ayat Al-Quran, menulis kata-kata nasihat, menulis kata-kata yang baik untuk diamalkan, menulis ilmu-ilmu. Kata tangan kepada Allah Azza wa Jalla di mahsyar nanti. Kata kaki, aku saksikan, aku berserta dengannya
berjalan ke tempat itu menjadi saksi bahawasanya dia sedang menulis begini. Tengok cerita dah cantik dah. Tapi sayang, dia tulis pakai pen orang. Pinjam tak bagi balik. Allah, sayang. Dah cantik dah tu. Cantik dah. Pada kata-kata tangan, cantik sangat dah. Namun penyaksian si kaki. Betul apa yang dikatakan ya Allah. Dia mencatat segala ilmu. Dia menulis segala kebaikan. Dia menulis hadis. Dia menulis maksud Al-Quran. Tapi sayangnya, pen dia pinjam kat kawan dia, tak bagi balik. Hang beli mana pen ni? Dah aku pun tak tahu pen ni mana mai. Itu susah tu. Nah, pasal kaki nanti harap balik ke Allah Ta'ala. Ini kita takut lah. Hisap Allah Ta'ala tu satu-satu kes ni bertahun makan masa. Jenuhlah berdiri bertahun. Jenuh berdiri satu-satu sakitnya ya Allah. Sakit sungguh-sungguh. Dan kata Allah, ku jadikan kaki dan tangan itu bukan suka-suka tetapi bermanfaat. Yakni manfaat yang dibangsakan dunia dan manfaat yang dibangsakan akhirat. Mana dia? Untuk kegunaan dunia dan untuk kegunaan akhirat. Bagi orang yang tidak ada agama akan menggunakan kedua tangan dan kakinya adalah untuk kegunaan dunia semata-mata. Tapi bagi orang yang beragama, dia akan gunakan tangan dan kaki ini adalah untuk dunia yang boleh bawa ke akhirat. Untuk dunia yang boleh bawa ke akhirat. Allah Ta'ala ciptakan kepada kita dua tangan, pemurahnya Allah, hadiah 10 jari. Dihadiahkan kita 10 jari. Yang mana masing-masing jari itu mengambil peranan yang tersendiri di sisi kita untuk beribadah pada Allah. Kita bawa setiap sendi dengan beribadah pada Allah ketika mana kita berzikir yang menggunakan sendi macam Rasulullah gunakan kan. Dia akan guna setiap inci sendi-sendi dia ni untuk memuji Allah, takbir pada Allah, tahlil kepada Allah, tasbih kepada Allah, tasbih, takdis dan sebagainya. Setiap inci jari dia. Kita, Allah Ta'ala bagi satu kemudahan. Ada biji tasbih, tarik biji tasbih. Lagi mudah. Lah ni, tasbih digital tekan dia. Dia naik sampai beribu-ribu. Kita tengok, oh banyak dah aku berzikir ni. Ratus ribu dah aku berzikir. Tak apa, yang macam mana pun tak apa. Kita tahu itulah yang akan menjadi saksi dan akan berkata-kata di hadapan Allah Ta'ala nanti. Itu bagi orang yang ada agama. Dia akan bawa setiap inci tangan dan kaki dia untuk beribadah pada Allah. Okey, kaki tak mana yang kita gunakan dia? Di antara kita gunakan kaki ni dalam ibadah kita, ada tak orang yang tinggal kaki dia nak sembahyang? Tak saat tepi dengan sakit lutut. Angkat tak saat atas katil, kita ada kan. Sama, dia sakit macam mana pun kita bawa dia. Cuma fungsinya kurang. Ketika mana dia tak boleh tunduk, tak boleh turun ke bawah. Tapi dia tetap tegak berdiri di atas bumi sebab dia nak angkat takbiratul ihram. Kemudian dia nak rukuk. Dia nak sujud pun kalau tak ada kaki susah. Walaupun dia sujud di atas kerusi, susah tu. Itu di antara penyaksian. Kalau orang yang boleh sujud biasa, maka kegunaan yang dia gunakan kaki kan dia nak lipat kaki dia. Bagi orang yang uzur dia akan terasa nak lipat kaki tu pun susah. Bagi yang uzur. Tapi bagi yang sihat, apa susah nak lipat kaki? Tak susah mana pun. Hang tak boleh tau. Heran. Apa duk heran? Apa duk heran? Sebab tu bila kes cerita pasal sembahyang atas kerusi ni tak selesai-selesai, saya cukup tak suka. Saya cukup tak suka bila mana ada yang mendakwa tak sah lah. Hang tak sakit, hang tak tahu. Hang terus kata tak sah. Kesian ke orang yang sakit tu.
Nah, dia punyalah nak buat yang paling sempurna, tapi apakan daya? Nikmat kakinya ditarik awal. Kita akan datang sampai kepada tahap tu. Akan sampai tahap kita. Nah, yang mana kita ada sepasang kaki tak boleh digunakan. Duduk saja atas katil. Kalau hampa tak bawa aku pergi beruduk, maka tak beruduklah aku. Kalau hampa tak cuci najis aku, maka tak cucilah dia. Nah, dengar waktu solat dah masuk. Mendengar. Pandang siapa nak main lagi. Tengok orang tak main sampai petang. Najis dalam tempus pakai wang tu sampai kering. Siapa tak main. No? Sampai petang. Jadi di dalam waktu petang, waktu daripada pagi sampai petang tu, ada 2 waktu yang dia terhutang dengan Allah. Kan apa daya? Tak boleh pergi. Tapi solat itu wajib buat juga sekadar mana yang termampu. Kemudian ada yang mendakwa siapa solat hormat waktu tak sah. Memanglah dia tak sah dengan sebab tak cukup dari segi suci daripada najis. Kemudian dia tak sempurna aurat dia tak ada uduk dia, kiblat dia merata-rata. Memanglah tak sah. Tapi dia hormat waktu, dia tak masuk dalam waktu. Nak buat macam mana aku tak boleh. Nah, aku tak ada daya, tak ada upaya. Hanya kan kerana sepasang kaki tak boleh bergerak. Nah, kaki dia. Tangan boleh. Dia tiap kita, dia ni sakit tak mana, tak ada penyakit apa. Kaki dia. Kaki tu punca. Kaki tu punca segala. Kalau dengan kaki tu orang tak boleh jalan, barulah kita tahu betapa besarnya nikmat kaki. Yang dibangsakan dunia, kita nak pergi qada hajat. Nak pergi qada hajat, kaki tak boleh nak pergi. Maka tang mana kita duduk kat situlah kita lepas. Hanya kerana kaki tak boleh pergi. Kadang-kadang nak panggil orang sangat-sangat pun, orang pun nyampak. Orang buat muka. Orang busuk dekat kita punya najis. Mana ada najis kita ni kan? Jadi, tak tahu nak buat macam mana ni, sakit perut sangat. Kena tersilap sikit makan. Dengan buang najisnya kerap. Kerap sangat. Pamper dah main. Rasa hati, no? Rasa hati. Hanya kerana sepasang kaki, Allahu Akbar. Miskinnya kita ni, no? Miskinnya, ya Allah. Bersyukurlah. Bersyukurlah boleh berjalan lagi. Tak ada siapa nak kena angkat dukung. Jenuh daripada nak angkat dukung kita ni nak. Bukan kata ringan-ringan manusia ni. Nak angkat letak. Nak angkat letak. Kata angkat. Orang tengok dia ni nak golek ke nak buat macam mana ni? Golek lagu batang nyok tu nak golek. Nak angkat tak upaya. Tak. Bersyukur dengan sepasang kaki. Janganlah duk kutuk dia. Dia besar lagu manakah, dia berpudi ke. Jangan kutuk dia, ya Allah. Nikmatmu terlalu besar untuk ku syukuri pada sepasang kaki ini. Walaupun kaki kita tak cantik, Allahu Akbar. Bukan kecantikan yang kita cari, tapi kesihatan itu yang kita kehendaki. Itu kalau kita kata kita nak mensyukuri nikmat Allah ni memang takkan selesai. Takkan habis banyak sangat. Allah bagi dekat kita secara percuma. Pinjaman yang tak perlu berbayar. Yang tak payah bagi bunga. Guna dekat hampa. Guna dengan sebaik mungkin. Kalau hampa guna dia untuk dunia, pastikan yang kamu buat kerja dunia tu boleh bawa ke akhirat. Kita gunakan sepasang kaki kita, bangun pagi, masak. Tak ayak je, tak masak pun pagi, tak ayak je. Dengan sebab sepasang kaki tu dia boleh berjalan. Dulu orang tak ayak lah ni tekan, dia punya senang. No, lah ni senang kan? Tekan dia kena. Hang nak panah sungguh ada. Hang nak suam pun boleh, hang nak sejuk terus pun boleh. Punya senang. Kemudian, bantu ayak 3 in 1. Pun tak buat. Allahu Akbar. Melambak-lambak pun tak buat. Apa dah kita ni, no? Pahala makin berkurangan. Pahala makin berkurangan di atas kurniaan Allah Ta'ala, nikmat yang punya banyak. Manusia semakin malas. Masa banyak dihabiskan kepada lara.
Lara benda yang sia-sia. Tapi saya sebut, bila kita bantu ayak bagi orang minum, dengan asbab kaki kita berjalan. Nampak bantu ayak ya? Teh. Orang minum, pahala. Pahala berganda-ganda tu. Kita kerja tu nampak kerja dunia, bantu ayak dia kot. Kita main surau, kita bantu 1 jak ayak. Orang minum. Asbab daripada kita punya tugasan yang kita buat bersifat dunia, orang minum hilang dahaga. Walaupun dapat seorang banyak tu saja, hilang dahaga. Pahala tu akan membawa ke akhirat. Kerja dunia. Kita keluar rumah dengan sepasang kaki pergi kerja. Kerja tak kira lah kerja apa pun. Kita pergi kerja nampak dia tu duduk kejar dunia semata-mata. Mungkin orang nampak kita sedang mengejar dunia. Sampai tak mau pergi mengaji, tak mau bercampur dengan orang, pergi kerja, pergi bulan balik bulan. Tapi itu ada ibadahnya. Ketika mana kita mendapat imbuhan, kita belanja sedekah kepada ahli keluarga. Dengan sepasang kaki ni aku berjalan boleh pergi kerja, dapat gaji bulanan, aku boleh bayar bil api, aku boleh bayar bil layak, aku boleh beli beras, aku boleh minyak, beli bawang, beli cabai, aku boleh bagi makan. Yang mana pahalanya 20 kali ganda lebih banyak daripada kita bagi sedekah dekat orang luar. Nampak dunia. Sampai tak tahu apa. Punya pergi kerja, pergi bulan balik bulan. Orang tak tahu. Di situ ada ibadah. Melalui sepasang kaki yang dia bawa. Sebab bekerja itu satu ibadah. Bonus pula Allah Ta'ala bagi. Duit dia banyak. Dia boleh keluarkan zakat. Hasil daripada dia kerja. Tu kata, kerja ni dia bersifat dunia, nampak macam dunia, tapi dia membawa ke akhirat. Ada saham untuknya di akhirat. Jadi diceritakan, maka adapun segala manfaat akhirat, maka mengerjakan engkau dengan keempat-empatnya akan segala pekerjaan kebajikan. Dia kata, yang dibangsakan akhirat, iaitu hang bawa keempat-empatnya. Apa keempat-empatnya? 2 tangan dan 2 kaki tu. Dia kata, kamu bawa dia, ajak dia buat pekerjaan. Seumpama apa? Ini contoh dia bagi berjalan kepada masjid. Alhamdulillah. Pagi ni kita buat dah. Satu contoh. Berjalan ke masjid. Siapa yang pergi solat subuh pagi tadi berjemaah di masjid. Okey, mungkin dia tak pergi. Suami dia tak bagi pergi. Dia berjalan dalam rumah dia. Pergi ke tempat solat. Pahala sama banyak. Kemudian dia sambung lagi. Pergi ke kuliah. Bawa kaki dia. Walaupun kita parking depan ni, kan? Kalau boleh nak parking depan pintu surau betul-betul. Kok buka pintu pun turun langkah tu nak. Kita kalau parking ni kalau boleh nak dekat lagi kan? Bila jauh, parking, bila jauh. Dalam tu Allah Ta'ala dah beri pahala tu. Semua kita tak nampak. Kalau lah nampak tu. Tak tahulah. Masing-masing berebut nak kutip. Tak ada lah yang kerja ni. Mana aku pergi kuliah lah, tak lah nak kutip pun bawa berguni-guni awak. Aku parking jauh. Bawa guni. Nak kutip. Satu langkah. Satu mahligai di bina. Seronok. Nak dapat sebiji rumah. Kos rendah pun tak dapat lagi. Itu yang dia kata, bawa lah. Kaki kamu. Ajak dia, ajak dia. Dia ada akal tak? Dia tak ada akal. Dia ikut perintah akal. Pujuk dia. Jom kita pergi ngaji Kita pergi ngaji Quran. Hang cerdik dah. Kata banyak akal. Hang pandai dah dulu hang tak hantu sekolah agama. Hang mengaji berapa kali khatam. Memanglah khatam berkatam-katam. Tapi suruh dia baca. Kami dulu ngaji tu, tak tegak teruk-teruk kan. Memang dia tak tegak, dia pun takat tu je ilmu dia. Takat alik buku waw jadi aw. Tu je lah Jadi hak yang lebih-lebih dia pun kata, aku takat boleh ajak hang, pukul batang bunyi. Tok guru saya mula-mula dia nak aku ajak hang. Hang pukul, hang batang bunyi. Kata hang carilah hal lain. Dia kata cari siapa? Saya cari mak saya.
Saya special sikit kalau ngaji, mau hantar kat orang. Saya special. Satu, bila dah pulih pukul bunyi tu, patah balik main kat dia. Mantau, patah balik main kat dia. Kenal langit tinggi ke rendah. Hang ngaji habis dah, saya kata, lagu ni hang baca. Lagu ni hang baca. Kalau aku tak pergi habis bila-bila. Dah, dia punya pembetul lah, no. Bismillah saja, teriak merau-raung. Susah dah. Nah, macam tu kita mengaji dulu kan. Nah, kita mengaji dulu baca. Habis sudah tu sudah tutup kan. Lepas tu kita sibuklah dengan urusan dunia kita. Mungkin alhamdulillah urusan itu membawa ke akhirat. Bila mai lah ni kita nak betul balik berkelahi antara nafsu dan hati. Nah, hati nak membisikkan keimanan, tidak. Tak boleh ingat pun. Kita tahu, kita tak boleh. Kita tahu tak? Tahu, awak pula tak tahu. Kata nafsu, tak payah hati ngaji. Hang beli Quran nak ada pen tu. Pen tu boleh jadi tok gurau, hantar pen tang tu. Hang nak terus dia kata, hantar mana-mana kalimah. Yang dia kata, sudah. Kita pun ambil dah pen tu. Kan? Pen tu pun manusia juga buat. Bukan sempurna pun, kan? Bergurulah kita dengan Tok Syekh pen tu. Kau Allah pahala dia, secara guru yang hidup, yang boleh mengambil talaqi musyafahah. Talaqi daripada mulut ke mulut. Cara Tok Guru macam tu. Biar orang marah, biar orang gelak, mula-mula orang gelak dengar kita baca. Kecil hati yang boy, dia pun gelak. Dia pun gelak berjemaah pula tu. Faham kan gelak berjemaah? Sampai mengaum satu surah, dia pun gelak kat dia. Pi juga. Jangan pernah rasa malu. Pasal apa? Pujuklah. Pujuk hati tu. Kaki dia ikut jaran. Allah Ta'ala menulis setiap sendi kita yang jalan. Bukan Allah Ta'ala tulis, okay, sekian-sekian nama dia ni, dia pergi ke sini. Tak bagi pada kaki dapat lain. Mata dapat lain. Telinga dapat lain. Tangan dapat lain. Hati dapat lain. Kenapa? Allahu ghani, Allahu mughni. Allah itu kaya lagi mengkayakan. Jadi segala anggota yang kita bawa itu diberinya pahala kepada kita berasing-asingan. Kat kaki aku bagi lain. Dia melangkah. Setiap langkah dia dikira. Dekat tangan aku bagi lain. Dia menulis. Dekat mata aku bagi lain. Dia melihat. Dekat telinga aku bagi lain. Dia mendengar. Dekat mulut aku bagi lain. Dia membaca. Kaya tak Allah? Kaya sungguh. Kalau kita bagi dekat dia tu. Nama dia, kat dia. Tak. Diasing, diagih-agihkan. Anggota kita yang 7 ni. 7 kan? Kita bicarakan tentang anggota ni kan? Ingat tak? Ingat. Awak tak ingat. Betul kan? Pertama apa? Mata. Pertama mata. Kedua? Telinga. Ketiga? Lidah. Keempat? Perut. Kelima? Faraj. Dan hari ini masuk 6 dan 7. Tangan dan kaki. No? 7 anggota ini diberi oleh Allah Ta'ala pahala secara berasingan dalam satu masa. Kita dapat pahala 7 dalam satu. Kaya dah Allah. Saya cerita lagu kita lah. Kita dapat seorang satu. Kalau dunia, imbuhan dunia. Tapi imbuhan Allah 7 dalam satu. Dengan jumlah yang berbeza-beza. Terima kasih ya Allah. Terlalu banyak nikmat-Mu untuk kami syukuri. Amat besar. Kemudian yang kedua, dan berjalan ke tempat perang sabil dan tempat mengerjakan haji dan umrah. Okey, berjalan ke tempat perang sabil. Zaman kita hari ini tak ada perang. Bumi Malaysia tak ada perang. Alhamdulillah. Kita aman. Tapi perang sabil itu ada dalam diri kita. Apa dia? Nafsu. Nafsu yang bermaharajalela dalam hati kita. Awak
Dia kata, aku segan lah nak pergi. Aku segan. Awak segan. Ada orang yang tidak dikurniakan perasaan benci. Aku tak berkenan kat dia tu. Bukan tak mahu pergi. Tak pergi. Aku tak berkenan kat dia tu. Tak mahu pergi. Katakan pada hati. Pergilah. Hang pun bukan baik mana yang nak suruh orang berkenan kat hang. Macam mana hang tak berkenan kat orang macam tu? Orang tak berkenan kat hang. Pergilah. Bersilaturahim. Wujudlah. Wujudlah hati. Bawalah wahai sang kaki. Manusia yang syarat dengan dosa. Yang begitu angkuh dan takabur. Yang perasan baik. Bawalah wahai kaki. Wujud. Itu macam perang fisabil. Sedang berperang dengan nafsu. Nak sampai dah. Sampai. Ramai. Patah balik. Patah balik. Awak. Aku ingat dia tak ada. Dia ada tahu. Patah balik. Habis. Tu macam perang fisabilillah. Kemudian dia kata, berjalan ke tempat mengerjakan haji ataupun umrah. Yang kalau berjalan kaki. Baru pergi kursus haji. Baru pergi kursus umrah. Tapi Allah Ta'ala dah tulis. Dah dicatat. Kebajikan yang dia perolehi. Kaki yang berjalan, tangan yang menulis, akal yang berfikir, lidah yang menghafaz dan berkata-kata. Pada ilmu Allah itu maka ditulis segala amalannya. Terus dihantar ke akhirat. Dia tak bagi kita bawa di situ. Jenuh kita nak bawa Kalaulah diberi pahala itu di dalam bentuk material, benda berketui, jenuh kita heret. Allah tu maha pengasih. Kau tak bagilah ni. Esok ni hampa ambil di sana. Balik sana, balik kampung nanti, tengoklah segala hasil usaha kamu yang kamu hantar. Ketika mana kamu di dunia, maka kamu akan perolehi di sana nanti. Masing-masing tengok, ini pahala haji, insyaAllah. Ini pahala umrah. Ini pahala sedekah. Ini pahala kuliah. Allahu Akbar. Banyaknya ya Allah. Pemurahnya hanya Engkau ya Allah. Kemudian dia bagi lagi. Dan berjalan kerana ziarah. Menghubungkan silaturahim. Dan yang lain daripada segala ibadah yang dikerjakan dengan dua kaki. Yang lagi satu, perkara yang dibangsakan akhirat. Yang boleh digunakan oleh sepasang kaki. Iaitu ziarah. Ziarah ni antaranya. Kita menziarahi orang sakit. Kita pergi, kita dengar. Ada orang sakit. Orang tu kita kenal. Kemudian hati terpanggil. Ada yang orang kita kenal tapi kita tak pergi tengok. Ada yang kita rasa kita kenal dia sikit-sikit tapi rasa nak pergi sangat ziarah. Adalah sebabnya adab ziarah orang sakit. Ada kan? Adab ziarah orang sakit. Pertama, ini Nabi dah pesan. Kalau nak pergi tengok orang sakit, pertama-tama jangan duduk lama-lama. Adab ziarah orang sakit, jangan duduk lama-lama sebab tu hospital dia bagi time. Kan? Kalau dia tak bagi time, aku tak tahu lah. Dia buat dekat pantai, tidak berkata. Sebab dia beri masa. Kan sekarang ambil lambatnya. Marah pula dekat Pak Gad tu. Menyombong. Dia ada waktu. Nabi pesan. Pertama, jangan duduk lama-lama. Yang kedua, jangan buat rombongan ramai-ramai. Rimah kau tu. Pergi sampai sekerabah. Kalau kata pergi ramai pun kan dia giliran lah. Masuk 5-5 ke. 4-4 ke. Masuk tu dia. Sebab apa? Kita ni setiap amalan kita, setiap langkah kita itu senang dicatat. Dicatat. Kita tengok orang sakit tu cantik dah. Tapi ada adab. Adab ni Rasulullah ajak. Jangan terlampau ramai. Sebab Rasulullah pernah ziarah. Sayyidina Sa'ban. Yang demam kuning.
Lepas tu sahabat-sahabat ni bila tengok Rasulullah nak ke mana, ziarah Sayyidina Sa'ban. Dia dengar kata dia demam 3 hari dah. Ikut. Dia tengok, oh, Rasulullah dengan rombongan ke mana? Ziarah Sayyidina Sa'ban sakit. Bila sampai di depan muka pintu, Rasulullah beri syarat 3-3 je masuk. Bila masuk 3-3, ada lagi duduk tinggal dunia. Boleh tak duduk lama-lama? Macam kita masuk ICU tu kan. Kan kita masuk tengok ICU. Dia bagi 2-2 je kan. Bila kita tahu lah di luar tu ada giliran orang lain nak masuk, kita boleh tak duduk lama-lama? Boleh lah. Nah, takkan cepatlah keluar. Ikut macam mana yang Rasulullah ajak tu. Elok sangat dah. Jangan duk marah orang buat peraturan gitu. Kemudian yang ketiga Rasulullah ajak apa? Jangan cakap banyak, kau tu sakit. Hang ajak bersembang. Hal politik dunia kot. Mau balik dengan botol tu, baru dia tak main dah nak. Orang sakit, dia nak sembang pun tak ada mood. Kalau hak yang sakit, tak kata sembang banyak tu, hak kita sakit. Hak yang tak apa nak cakap. Hangguk pun, long nak makan. Dia sakit tu. Jadi janganlah sembang banyak-banyak dengan dia, no? Yang keempat, Rasulullah kata jangan cerita benda yang menakutkan. Sakit tak mana? Aku sakit dalam perut. Doktor ni terbelah orang. Tembus menembus. Yang dia cerita pasal itulah. Sesuatu yang menggerunkan. Yang ni cerita sampai kita naik takut dengar. Dia cerita apa? Dia habang macam ni. Orang nak bersalin. Bukan perempuan nak bersalin. Lagi di TV dengar cerita. Kau ni kata, aku tahu lagu ni lagu kawan tu nak bersalin ni. Nak bersalin tak? Cukup dah. Duk tarak dalam hospital. Takut kecut muka-muka lah. Rasa macam nak lari tinggal hospital tu. Punya takut. Terus cerita lah yang menakutkan. Bagi dekat dia tak ada apa. Sikit je. Cucuk dia sakit tak? Dia cucuk sampai tenggelam. 2 inci jauh. Pada dia culik sikit tu je. Tahan cerita yang menakutkan. Pergi tengok orang sakit. Rasa ni tak lama dah. Rasa-rasa aku orang tak lama dah. Aku nampak gaya hidung pun jatuh dah. Jatuh dah kau hidung bengek dah. Pipi pun jatuh dah. Tak esok lusa. Tak lusa dekat Jumaat ni ya. Lagilah susah hati kawan tu. Rasulullah pesan dah elok dah kalau kaki kita berjalan dari orang sakit ni. Tapi tu dia lah punca dia. Dan yang keempat kelima. Okey, kena bawa buah tangan. Bawa buah tangan. Ini kena faham. Buah tangan berbentuk 2. Satu, apa yang kita bawa. Tengok keadaan pesakit tu. Apa yang sesuai dia makan. Dia pun wire berselerak dalam mulut. Hang bawa KFC. Pandang ni. Kawan pun nak makan pangkut hidung. Apa? Tengok yang bersesuaian dengan dia. Okey. Habis kalau tak ada buah tangan tu, apa dia? Buah tangan yang paling terbaik sekali ialah doa. Tidak pun bagi duit dekat dia. Boleh dia nak bayar bil hospital. Boleh dia nak beli ubat ke susu duk pangkut lubang hidung tu. Kawan dengan tak boleh nak makan apa, bawa apple yang kerah. Tak boleh. Tapi saya kata buah tangan yang paling ampuh sekali ialah doa. Doa yang mana Rasulullah ajar. Allahumma yashfi. Allahumma yashfi. Ya Allah ya Tuhan kami. Yashfi. Wahai Tuhan yang menyembuhkan. Syafaki. Kalau itu perempuan.
Syafaqah kalau itu lelaki. Khususan khas ala sebut nama dia. Jangan baca dekah-dekah. Susah hati kau untuk diinjak ucapan. Allahumma yashfi syafaka khususan ila hasya. Allahumma yashfi syafaka khususan ila ila siapa? Sebut nama dia. Okey, waktu bila kan kita kalau kita tengok orang sakit ni disunatkan untuk kita sentuh. Tak kira lah sentuh tangan dia ke kan? Kita huruk dia, jangan bercakap macam pelan-pelan. Allahumma yashfi syafaka ataupun syafaki. Tentulah ki, sebab perempuan. Takkan kita tengok orang lelaki tak dihurut kot, kan? Khususan, khas. Khususan tu maksud dia khas. Ila dekat siapa? Ila dekat. Ya Allah ya Tuhanku, Tuhan yang maha menyembuh. Sembuhkanlah khas kepada siapa? Sebut nampak dia. Itu yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan kita itu penuh berkat. Kita bawa dengan adab, kita bawa dengan doa, kan? Banyak sangat pahala yang akan Allah Taala beri kepada kita. Itu di antaranya. Buah tangan itu termasuk di antara doa. Buah tangan yang paling ampuh untuk orang yang sakit ialah doa. Jangan putus doa. Jangan putus doa. Hidup kita ni memang mengharap sepenuhnya kepada Allah sebab kita ada Allah. Kita ada satu agama yang memang dikhususkan untuk orang Islam kepada seluruh umat manusia. Islam itu adalah agama yang dikhususkan untuk seluruh umat manusia. Barang siapa yang mengambil Islam itu sebagai agamanya, maka Allah itu sebagai Tuhannya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasulnya. Itu yang dia dapat 3 dalam 1. Itu kalau kaki, perumpamaan contoh. Kemudian dia kata kalau kata tangan, dia kata menghilangkan yang mungkar dengan tangan dan menulis akan ilmu. Menghilangkan yang mungkar, yang boleh dipadamkan. Sesuatu yang mungkar, yang boleh diubah oleh tangan sesuatu yang mungkar. Kerana kita ni sinonimlah manusia. Dengan tangan mereka mengerjakan kemungkaran. Dengan tangan mereka membuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Menulis sesuatu fitnah. Kalau tak tulis pun mungkin type lah ni menggunakan mesej, menggunakan komputer dan sebagainya. Dengan menggunakan jari-jari yang bakal menjadi saksi. Yang akan berkata-kata, setiap hujung jari ini akan berkata-kata kepada Allah. Ketika mana kita muhasabah, dihisab di akhirat nanti, maka dia akan berkata-kata. Runtuhnya sesuatu bangsa berpunca daripada tangan yang mengkhianati. Tangan itu adalah satu amanah. Kita tengok negara yang berteknologi tinggi di dunia, yang ke-10 China, lagi daripada nombor 1 kan, ketika mana dia pembuat matahari. Matahari yang diperbuat menggunakan 120 juta darjah Celsius yang paling tinggi. Hantar matahari naik ke atas. Matahari itu yang takkan turun sampai bila-bila, tapi tak sempat beberapa jam meletup. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun daripada kemungkaran tangan-tangan mereka itu, lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala hantar mai apa? Kan baru ni bulan 8 lah, bulan 8 baru ni. Ribut, banjir, yang mana empangan air mereka yang punya besar tu pecah.
Karam, Bandar Beijing. Bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi tu 3-4 tingkat tu penuh air. 3-4 tingkat tu penuh air. Kemudian mereka ada matahari, kereta api laju bawah tanah. Meluncur dengan lajunya kereta api bawah tanah tu masuk dalam air ni. Masuk dalam air. Elektrik padam. Mati orang dalam tu. Ni hasil daripada tangan-tangan manusia. Nak lawan Allah. Dia pekan di antara umat manusia yang menafikan ketuhanan. Berkata diri ni tak ada Tuhan. Sampai kepada dan komunis. Hidup tanpa pegangan, hidup tanpa Tuhan. Dia berkata segala kemajuan tu datang daripada tangan hasil usaha mereka sendiri. Dia lupa ada satu zat yang sedang mentadbir. Takkan gugur sehelai daun daripada tangkainya jika bukan dengan izin Allah yang hampa duk guna, hampa duk buat tu. Kan cerita jemaah haji Cina pergi buat haji no. Depa balik main ramai-ramai, kesian kat depa baru ni depa balik main. Bulan 8 balik-balik main tengok apa jadi. Masjid yang dalam daerah depa tu dia runtuh. Depa balik akan singgah masjid dulu. Bersolat sunat tahiyatul masjid. Itu amalan orang musafir dulu depa turun daripada masjid dan kembali pun singgah masjid dulu. Masih lagi diamalkan oleh masyarakat selatan Cina. Jadi depa pun balik bila nak singgah di masjid, masjid tu dah dipalang. Masjid tu di antara masjid yang tertua di daerah tu. Yang mana hasil kesan pembinaannya dibuat oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Cina ni dia sampai Islam sampai dulu daripada di Cina daripada Indonesia dah. Islam sampai dulu di Cina. Umat Malaysia. Jadi depa palang masjid tu, depa runtuh masjid tu. Tapak masjid tu tak ada apa-apa buat tandas. Depa nak hina. Macam Arab Saudi runtuh rumah Abu Jahal buat tandas. Depa pun runtuh masjid buat tandas awam. Tengok apa Allah hantar? Apa Allah hantar? Habis karam. Karam. Teruk, paling teruk. Sampai rakyat Cina mengakui dalam tempoh 140 tahun inilah banjir yang paling teruk yang berlaku. Hasil tangan manusia. Bukan siapa-siapa. Angkuh sangat hampa. Bulan pun dia buat. Dia pun buat bulan. Bulan tak padam-padam. Menjadikan negara makin panas. Pasal dia tutup. Kemudian dia buat apa? Dia hantar ISS, stesen angkasa lepas. Kan semua kena hantar. Pakat buat stesen depa paling besar di angkasa lepas. Keluasan dia 1 kilometer. Depa boleh tengok setiap inci dunia. Tang mana lagi pelusuk dunia yang ada minyak tak digali, yang ada emas tak digali. Depa tahu. Itu besar. Ribut tu tiap nanti Allah Ta'ala hantar. Dia pun tak sedap. Kemudian di langit tak berapa nak berjaya. Sekarang dia buat apa? Gali bumi. 10 kilometer ke dasar bumi tu. Gali. Apa dia punya? Dia kata di langit pun tak jumpa apa, di bumi pun tak jumpa apa. Walhal khazanah Allah cukup banyak. Pasal dia pun tak ada agama. Dia pun tak ada agama. Last sekali tengok menteri dia baru ni. Yang teruk sangat dah. Banjir. Rakyat dia mati dah ramai dah. Last sekali kan dia kata apa? Yang dia kata dia pun tu tak ada Tuhan. Ya Tuhan. Tolonglah kami. Ya Tuhan. Ada pula Tuhan lah. Allah. Kalau lah seru nama Allah. Panggil nama Allah. Macam Fir'aun kan nak kayau. Wahai Musa, tolong aku Musa, tolong aku Musa. 70 kali punya kayau minta tolong kat Musa. Allah kata dalam 70 kali itu kalau sekali dia seru nama aku akan tolong dia. Tapi pasal 70 kali dia panggil Musa. Minta tolong dekat
dekat Musa. Apa Musa kau boleh tolong? Mintalah pada Allah. Itu keangkuhan. Hasil daripada tangan manusia itu sendiri. Okay, kalau kita tengok di yang tahun ni juga, ni semua dalam tahun ni. Yang di Hawaii. Kan? Api, Masya Allah. Api ni, dia pun jumpa, dia bukannya daripada daratan, daripada tengah laut. Tiba-tiba, api keluar daripada tengah laut. Mula-mula yang menyala, kapal judi yang paling besar. Terkejut. Benda duduk di atas air, pasal apa boleh menyala? Kapal judi tu sesuatu dalam tu dengan arak dia, dengan judinya, dengan pelacurannya, macam-macam ada. Tiba-tiba terbakar. Kapal itu sebesar hotel 5 tingkat. Tinggi lah, kan? Habis. Terbakar. Allah Ta'ala buat. Mana mai api? Di tengah laut, mana mai api? Dia kata api tu dia main daripada perut laut ni, daripada dasar lautan dia keluar mai api. Kemudian di bumi pun terbakar. Tiba-tiba dia pun tak tahu. Merekah tanah. Bukan mengeluarkan air, tapi merekah tanah mengeluarkan api. Dia keluar ke lubang tanah ni. Ke mana mai? Sehari sebelum Allah Ta'ala hantar api tu, dia pun meraihkan pesta LGBT. Yang mana setiap dunia hantar wakil, termasuk Malaysia. Hantar wakil. Wakil LGBT, dia pun buat satu pesta. Permulaan, dia pun cabut baju, terlancang. Okey. Kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah, cerita Allah Ta'ala ni tentang satu kemurkaan yang pernah dibuat oleh bapa kita Nabi Allah Adam alaihi salam ketika mana baginda makan buah khuldi. Kan dalam Al-Quran dicerita simbol kemurkaan Allah dengan mula-mula sekali pada makan apa jadi? Dia cabut baju. Terlucut baju dia. Itu adalah simbol kemurkaan Allah. LGBT buat macam tu lah. Mengundang simbol kemurkaan Allah. Kita kena telanjang. Dia pun bertelanjang. Buat pesta ramai-ramai tu. Siapa nak boleh kata apa dekat kami? Hilang ketamadun manusia. Hilang. Manusia tak bertamadun je yang berbogel. Tak kira lah. Perempuan dengan perempuannya. Lelaki sama lelakinya. Begitu bebas. Dia ingat Allah ni duduk saja mungkin. Dan tak ada kepercayaan. Bagi dia apa? Kekayaan datang daripada hasil usaha sendiri. Walhal lupa. Kita ada pentakdir. Kita ni buat kerja apa pun kita takut kan? Kita buat kerja ni berkira-kira. Boleh tak nak buat macam ni? Kan kita tanya. Apa pendapat aku nak buat macam ni, macam ni, macam ni. Oh ni tak boleh. Oh ni tak boleh. Malaysia. 20 Oktober. Jemput apa? Kumpulan LGBT kan? Hari ni berapa bulan? Tunggu 11 hari lagi. Nak sampai ke tak sampai? Ulama-ulama pakat marah lah. Dah? Kumpulan yang diundang. Dia pun tu semua pengamal LGBT. Dijemput untuk buat konsert. Allah, ya Allah. Takut bala Allah ni dia tak pilih orang lah. Semua habis. Semua habis. Hak kita yang terhinggut-hinggut, terherak-herak duk mengaji ni pun habis. Itulah mereka tulah buat. Dah kata dah tak usah buat, nak buat juga. Halang juga. Halang juga mintalah kepada Allah. Agar dia tak jadi main. Dia nak sebut nama dia pun tak reti, takut tak betul. Tengok, tengok. Dia nak main 20 Oktober ni. Nak sampai ni. Siapa yang jemput ni? Kalau kita jemput kau nak main tak? Tak main. Mahal pula tu. Tiket dia mahal nak. Dia pengamal LGBT.
Rakyat Malaysia ni dah ramai dah. Ikut macam tu nak. Ramai dah ikut macam tu. Janganlah mengundang. Ayak pun kami tak mau terlalu banyak. Api pun kami tak mau terlalu banyak. Cukuplah macam sekarang yang ada. Ha? Cukuplah macam sekarang yang ada. Allah Ta'ala kalau dia nak bagi tentera Allah ni, halui je. Ha? Kalau dia hantar main semut pun kita sengsara. Bukan besar mana? Sebesar semut pun kita sengsara. Inilah kata hasil kerja tangan manusia. Tangan dia yang buat kerja semua tu. Menulis sesuatu. Mengundang sesuatu. Membenarkan sesuatu. Maka akan hadirlah murka Allah. Daripada sebab tangan-tangan manusia tu sendiri. Ini kata, kita kalau boleh kita halang. Okay, cara macam mana kita nak menghalang? Mungkin suara kita tak didengari. Allah dengar tak? Allah Maha mendengar. Mohon pada Allah, ya Allah, tolonglah. Tolonglah hindarkanlah kami daripada bala ni, ya Allah. Kami tak pernah redha dengan segala maksiat yang berlaku, yang telah berlaku dan yang bakal berlaku. Kami tak pernah redha. Namun apalah daya, kami ini hamba Allah yang lemah imannya. Hanya boleh mengharap. Bantulah kami. Perbatalkanlah dia. Cakap ulama' orang tak mahu dengar. Kutuk ulama', keji ulama', kata macam-macam dekat ulama'. Kita zaman kita tak ada Nabi. Tapi kita ada ulama', pewaris Nabi. Dengarlah cakap-cakap ulama' tu. Apa yang dia berkata, dengarlah. Dia pun tak mahu dengar. Maka mengundang. Di antara undangan yang akan kita terima, bala daripada Allah. Akibat daripada kemurkaan. Kemudian dia kata apa lagi? Dan berjabat tangan dengan orang yang soleh. Orang yang soleh ni orang yang baik-baik. Boleh kita bawa sepasang tangan kita ni nak. Tengok ni orang baik ni. Salam dengan dia. Minta dia tolong doakan untuk kita yang tak berapa nak baik ni. Dan yang lain daripadanya, daripada segala ibadah yang dikerjakan dengan dua tangan. Dan berarti kita segala amalan yang dikerjakan oleh kedua tangan. Tangan ni banyak jasa sungguh dekat kita, no? Kalau kata kita berwuduk pun, awal-awal sunat wuduk, basuh tak? Cuci dulu. Seperti mana kita basuh dia bagi kena seluruh yang dekat dia. Seperti itulah gugurnya dosa-dosa kita. Dosa-dosa kecil lah. Keluar mai. 2 kali basuh tangan dalam wuduk. Betul tak? Kali kedua, tangan sampai si. 2 kali. Pasal apa? Kerana tangan menyaksikan terlalu banyak kerosakan dan terlalu banyak kebaikan yang kita buat. Kita lah boleh membentuk kebaikan dan juga kejahatan melalui tangan. Sampai ada ingat istilah kan, tangan apa? Tangan kera. Betul tak? Bila disebut tangan kera tu, tergambar orang tu. Ini suka melingkup. Dia tak boleh tengok benda yang elok. Dia nak pergi ke runah saja. Dia tu cepat tangan. Nampak dah peribadi orang tu. Apa dia? Suka mencuri. Itu panjang tangan. Suka bersedekah. Di antara istilah-istilah yang diletakkan pada tangan. Tangan kau tu macam ketam batu. Kerja cubit orang. Itu di antara istilah yang kita boleh faham. Dan daripada tangan itu juga kita boleh melakukan maksiat. Apabila kita menyentuh sesuatu yang diharam oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara yang kita sentuh, bersalam. Salam dengan orang soleh dapat pahala. Tapi salam dengan orang yang bukan mahram, dapat dosa. Tangan kita. Kalau kita menyentuh anjing, kalau dia basah, kita kering. Hukum dia haram lah. Kan? Sebab najis dekat kita. Tapi kalau kita kering, dia kering, tak apa kan? Boleh berdukung tak? Tak boleh, saja-saja. Ni kita sama-sama kering. Memang sama-sama kering. Tapi saja-saja nak pergi dukung dia, tak boleh. Allah Ta'ala dah letak dah hukum dia, najis mughalazah. Tak boleh dia dukung, tak apa. Janji kita kena kering, dia kena. Tak boleh. Tu hari ni budak-budak jahiliah. Dia pun buat macam tu, dia pun jadi macam binatang peliharaan.
Dukung bawa pergi mata tak apa tak najis. Kami sama-sama kering. Takkan dia nak kering. Sifat anjing macam kucing, dia suka gilat bulu kan. Waktu dia gilat tu, pasal lah tu. Kan. Tapi, najis mughalazah boleh dibersihkan dengan cara sama ataupun sertu lah. Kita Malaysia panggil sama. Sertu. Okay. Dibasuhkan dengan 6 air bersih sekali air tanah 7 kali basuhan. Tapi kalau najis atau dosa kita menyentuh lelaki yang bukan mahram kita, boleh tak sama? Sama tak hilang dosa. Sama tak hilang dosa. Saya nak cerita, Tok Guru saya cerita pasal cerita babi dan lembu. Ini bukan cerita sejarah Musafirin sahabat-sahabat tak. Cerita rakyat. Cerita dia, satu hari babi ni dia jalan. Boleh kot kata babi tu. Kan nak kata khinzir. Serupa alam datang juga. Babi ni jalan, dia tengok adalah sepasang manusia sedang melakukan, kita kata berdating lah. Pegang aku, pegang hang kucuk aku, kucuk mah. Dia ni, tengok dia jalan. Babi ni dia memang tabiat dia menyondoi. Dia jumpa dengan sepasang. Sepasang yang sedang asyik masuk ni, lari. Tengok babi tiba-tiba main, lari. Dia pun terkejut. Babi tu pun terkejut. Dia pun lari. Dia lari sungguh-sungguh. Babi ni dia tak ada leher. Dia kalau lari memang kalau lurus. Lari-lari, jatuhlah dalam dia. Lembu tengah duk minum air. Serta rakyat lah. Saja nak ambil tahu. Okay. Lepas tu, buat yang babi ni lari teruk sangat. Lepas tu dia nak, dah penat tu dia nak balik duduk di tepi parit tu. Lembu tanya, hang pasal apa? Teruk sangat lari. Dia kata, aku terkejut. Dia kata, hang terkejut kat siapa? Aku terkejut dekat 2 orang manusia tu. Awak nak buat apa? Mereka duk buat mukaddimah maksiat. Dia kata, betul aku lari lah. Mereka pun lari. Aku pun lari. Hang lari pasal terkejut. Mereka lari pasal apa? Mereka pun terkejut dekat aku. Kata si lembu. Lembu ni alim pekah sikit. Kata si lembu. Mereka bukan lari terkejut kan. Mereka lari pasal hang pun najis mughalazah. Sebab tu mereka lari. Rupanya babi pun alim fikah juga. Dia kata, kalau aku ni najis mughalazah, dia pun pegang aku, dia pun samuk-samuk, hilang aku punya najis. Sekali basuh dengan air tanah, 6 kali dengan air bersih, habis punya najis. Tapi perbuatan mereka tu, menyentuh sesama sendiri, menghirup sesama sendiri, boleh tak dengan cara disama? Tak boleh, tak boleh hilang. Terus ada apa tu? Jadi aku dengan mereka mana lagi najis? Dia kata, lembu kata tak sangka hang ngaji juga tak? Kita faham tak? Dosa menyentuh sesuatu yang diharamkan bukan boleh dengan cara sama untuk disucikan. Dia kata kalau aku, dia bersentuh aku yang sama, habis dosa itu. Tapi ni macam mana ni? Besar sangat dosa tu yang boleh menempa ke neraka. Okey. Lepas tu tanya lembu tu kat dia. Hang ni diciptakan Allah menanggung najis, mughalazah. Anjing dan babi lah. Lalu naik. Lepas tu kata si babi, anjing dan babi bukan di neraka. Anjing dan babi bukan di neraka. Memang Allah tak ciptakan neraka untuk anjing dan babi. Allah cuma letak sekian najis dekat mereka. Tapi Allah tak hantar mereka ke neraka. Maka neraka penghuninya adalah manusia yang ingkar. Bukan anjing dan babi. Okay.
Apa yang boleh kita ambil iktibar daripada cerita ni lah. Ambil iktibar, dosa tak boleh dibasuh. Tapi boleh dimohon keampunan. Minta sungguh-sungguh aku dapat. Kalau minta takat main-main tak dapat. Tapi kalau basuh, basuh sambil main pun boleh bersih. Sama sambil main-main boleh bersih. Tapi kalau istighfar, bertaubat kepada Allah dengan cara main-main, takkan bersih. Nah, itu perbezaan dia. Menyentuh sesuatu yang haram. Di antara yang haramnya anjing dan babi dengan menyentuh sesuatu yang haram yang bukan mahram kita. Mana lagi dahsyat? Sentuh yang bukan mahram kita lagi dahsyat sebenarnya. Cuma kita tak nampak. Sebab Allah SWT tak letakkan kepada dia itu najis mughalazah. Maka dengan sebab itu kita kena berhati-hati ya, dalam melakukan aktiviti harian, bimbang. Jangan saja-saja nak pegang aku. Tadi terpegang tangan. Dia masa banyak duit lembut tangan. Patut dah habis. Wallahualam, insya-Allah. Kalau ada rezeki 2 minggu lagi kita akan sambung. Terdapat sedikit ruang sebulan 2 kali, minggu kedua dan minggu keempat insya-Allah. Kalau Allah Taala rezekikan untuk kita kembali ke sini, kita kembali ke sini dah. Wallahualam, yang baik itu dari Allah. Yang lemah dan kurang adalah pada diri saya sendiri. Ya, silakan. Ya. Iya. Kan kemarin cerita. Subhanallah. Kita duk tertunggu-tunggu bila Allah Ta'ala nak jawab doa umat manusia ni pada bumi Palestin kan. Bila lah nak main. Kan. So, Allah Ta'ala kata bila dia dah jawab memang hancur kan. Sebab kita tahu satu kuasa yang lebih unggul, lebih jitu adalah kuasa Allah. Bila dia dah hentak, sikit je dia hentak tak saja kan. Masya Allah. Berapa lama dah Islam dihina kan, Islam dizalimi. Akhirnya bila bantuan Allah itu sampai, insya-Allah hasil daripada doa-doa orang-orang yang dizalimi, doa-doa orang soleh yang berada di seluruh pelosok dunia. Akhirnya bantuan sampai Terima kasih Allah. Seronok tengok kan. Tapi kok rasa-rasa macam andai ada peluang nak turut sertai kan. Insya-Allah. Biar mereka lari sampai tercirit-birit katanya. Sampai kepada tahap tu. Baik. Ya, silakan Puan Hajar. Waalaikumsalam. InsyaAllah bagi satu-satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahan Nur. Saya ada 3 soalan. InsyaAllah. Iya. Itu yang pertama adalah tadi pasal setiap anggota badan 7% itu akan diberikan pahala dan makasih. Iya. Soalan saya adalah bagaimana kita nak setiap anggota itu akan tunjuklah bagi beriman. Soalan saya dalam sumber itu dalam bodi kita ini ada kita punya jasad, ada kita punya roh, nafsu dan hati. Problem berempat ini, bagaimana kita nak nafsu. Allahu Akbar. Okey. Nak pujuk di antara roh yang selalu berjuang. Roh kita ni dia ikut nafsu dan hati-hati itu iman. Di hati itu ada iman. Nafsu ni dia nak buat jahat. Roh ni dia akan ikut. Okey. Macam mana kita nak pujuk dia, nak ajak dia buat baik. Macam mana kita nak pujuk dia, nak ajak dia buat. Hidangkanlah kepada dia sesuatu yang baik. Apa dia makanan hati? Apa makanan hati? Bagi hati itu makan. Kemudian anggota-anggota lain akan ikut. Apa dia makanan hati? Zikir.
Zikrullah, makanan hati. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling terbaik untuk hati ialah la ilaha illallah. Maka diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani tentang cara berzikir la ilaha illallah untuk masukkan ke dalam hati menjadi makanan dia agar dia boleh kontrol kita punya nafsu, kontrol kita punya roh, kontrol kita punya jasad untuk melakukan kebaikan. Maka Syekh Abdul Qadir Jalani pun mengajar ketika mana kita bertahlil. Tahlil tu lafaz la ilaha illallah nah. Dengan satu gaya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kita duk tengok orang duk golek kepala. Nak bagi masuk dalam hati la ilaha, tidak ada Tuhan, kita golek kepala kita. Simbolik macam kita kata tak ada. Kita golek kepala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah ni isbat, benar Allah saja yang layak disembah. Nak pergi mana tu? Nak bawa masuk dalam hati, nak bawa masuk dalam hati. Bukan pakai golek lagu tu saja. Nah, tetapi ada cara macam mana bagi hati tu makan. Apa yang nak jamur dekat hati? La ilaha illallah. Suburkan dia, maka roh akan ikut, akal akan ikut, jasad akan ikut. InsyaAllah ta'ala. Sama-sama nak? Sama-sama. Buat waktu bila? Lepas subuh. Sekurang-kurangnya 33 kali. Seelok-eloknya 100 kali. Wallahualam. Soalan kedua puan. InsyaAllah. Puan tak payah bangun pun tak apa. Janganlah. Okey. Masuk rumah orang jadi kita, keluar dari rumah orang jadi kita. Okey. Terima kasih nak. Saya tertinggal maknanya. Terima kasih puan. Tadi ziarah orang sakit. Saya tak fokus. Dia ada sebut Ar-Rahim kan? Kita ziarah orang dengan bersilaturahim. Ulama ada sebut masuk umur orang tu jadi buta. Makna dia janganlah pandang atas bawah almari, di dapur, selak bawah tudung. Apa saja yang ada dalam rumah tu buat tak nampak. Buat tak nampak. Janganlah kita duk kutip maklumat apa yang ada dalam rumah tu. Kawan ni macam ni, dia itu pengotok, dia itu penyegan, dia ni lagi. Butakan mata. Jangan bagi nampak apa pun. Pasal apa? Jaga maruah sebenarnya. Jaga maruah diri kita, jaga maruah orang yang kita hadiri, orang yang kita ziarah tu. Jaga silaturahim tu cukup punya kuat yang Allah Ta'ala suruh. Buat tak nampak. Bila kita pandang, setengah orang bila masuk umur orang kan, cek ni, tangguh atas bawah. Tengok, nak pergi tengok bilik tidur boleh. Pergi tengok bilik tidur. Pergi sampai ke dapur orang. Masuk bilik ayat orang. Hampa masuk apa selok. Hui. Macam ni mahala keluar. Keluarlah macam orang. Pagi. Tak usah tengok apa. Sudah. Tutup takat tu saja. Barulah bersilaturahim. Barulah kaki tu bawa dalam ibadah bersilaturahim. Ziarah menziarahi. Alhamdulillah. Jangan dengar apa dah. Apa yang hampir model lagi. Nampak tak apa? Tak nampak. Yang tak dengar aku nak cerita. Tak dengar. Apa pun aku tak nampak. Apa pun aku tak dengar. Aku nak bersilaturahim kerana Allah. Sudahlah, jangan cerita banyak-banyak. No? Itu yang pesan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang ketiga. Kalau anak tu saya punya pertemuan yang mencuri, pasti aku tanya. Jadi, dalam cara saya tanya ini, hal tersebut
Betul. Yang nak dilaksanakan. Okey, terima kasih nah. Rasulullah ada sebutkan nah. Sekalipun yang mencuri itu adalah Sayyidatina Fatimah, puteri kesayangan baginda, tapi kalau betul dia mencuri, aku pasti akan potong tangan dia. Kalau didapati dia memang bersalah, aku pasti akan potong tangan dia. Tapi zaman kita, ke zaman kita, di dalam negara-negara yang tak boleh menjalankan hukum hudud, kenapa susah sangat? Baik, pertama, terletak atas kepimpinan ketua pemimpin. Ketua pemimpin apabila ianya tidak menjalankan hukum yang telah pun digaris pandu oleh Allah melalui Al-Quran, maka pemimpin itu dikatakan zalim kerana tidak menunaikan apa yang telah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut sebagai zalim. Dan hari ini kita memang berada di dalam dunia yang zalim. Kalaulah kata perbuatan-perbuatan mungkar dilakukan tetapi dibalas hanya dengan denda, penjara dan sebagainya, tak mencukupi. Langsung tak mencukupi. Dan perbuatan itu akan diulang berulang-ulang kali. Akibatnya berapa ramai penyamun yang sama kena tangkap masuk, keluar buat pula. Dia tahu lah strategi dia nak lalu kok mana, pintu kok mana. Tu yang sampai tahap depa curi bank tu kalau kita perhati tengok dengan guard dia, dengan senapang dia kan, dengan pintu automatik dia, dengan alarm dia, boleh mencuri. Mesin ATM tu depa ikat dengan kabel, buat pelari. Boleh buat. Kenapa? Kerana hukum Allah tak dijalankan. Maka tidak ada di dalam diri manusia itu takut. Tak hadir rasa takut. Rupanya kalau buat macam ni kena macam ni. Kalau buat macam ni kena macam ni. Sebab apa? Bila dibalas hudud di atas muka bumi ini, di akhirat dia tak kenal dah. Habis. Tapi kalau tak dibalas hudud, perbuatan ni akan terus berulang dan terus berulang. Macam di Arab baru ni kan yang cerita dia berkisah seorang pemuda kan, nama dia apa dia? Saya ingat Mursal. Yang dia kisah sebab dia terbunuh sepupu dia. Lepas tu bila mana bukan olehlah sepupu, terbunuh tak sengaja. Hudud nak dijalankan. Hudud kalau di Arab ni pagi Jumaat dia buat di tengah khalayak ramai dia dihukum hukum bunuh balas. Mak dia ni pergi merayu, adik mak dia pergi merayu dekat adik mak dia, minta dimaafkan. Dia tak maulah anak dia kena bunuh. Dia tak maafkan. Dia aku takkan memaafkan. Itu sampailah kepada saat nak dijatuhkan hukuman hudud kepada pemuda tu. Keluarga sebelah pemuda tu macam protes lah, buka baju, ambil pedang, letak di depan, minta diganti dengan nyawa. Bapak tu minta ganti, tak apa, kalau boleh ditukar ganti. Hukum Allah tak boleh ditukar ganti. Hukum tetap hukum. Bila dah orang tengok macam tu, orang takut tak? Orang takut. Bila hukum Allah itu ditegakkan, Allah Ta'ala ni bukan dia letak hukum suka-suka macam kita letak, tak. Tetapi, yang saya kata, ja'alallahu likulli syai'in bisababa. Allah Ta'ala ni buat satu-satu dengan bersebab. Jadi bila hampa tak mau ikut, maka takkan aman yang kamu jumpa. Tak ada keamanan. Makin lama makin teruk, makin lama makin teruk. Macam dunia hari ni, makin lama makin teruk. Kenapa? Al-Quran hanya dijadikan buku panduan yang diletak sebelah tapi tak diikut. Ambil yang mana mereka mau. Tinggal apa yang mereka tak mau. Maka jadi macam ni. Macam kita, rakyat yang di bawah ni,
Boleh ke senang-senang nak duduk potong tangan orang? Tak boleh lah. Kan? Nah, itu kita kata apapun di atas pucuk pimpinan. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah, kan lah ni kan viral kan orang duk bagi duit kat orang, duk tolong bagi motor lah apalah. Kalau duit tu halal tu alhamdulillah lah Ustazah. Tapi dengar pula kata duit tu dari sumber yang haram. Macam mana tu Ustazah? Dia dah naik motor, habis tu yang dapat duit tu dah makan dah semua. Macam mana kan? Itu je Ustazah. Okey, baik. Contoh ni macam pemberian daripada sumber yang haram. Contoh kata, duit tu dia mencuri. Dia bagi bantuan. Kalau dia rakyat Malaysia kan prihatin. Bagi bantuan kepada orang yang memerlukan dengan duit yang haram. Orang yang menerima tu tak berdosa. Dia tak tahu. Nah, kalau kata orang yang tu, dia pergi mencuri. Hasil daripada duit curi tu dia bagi ke orang. Tak peroleh pahala pada yang si memberi dan tak memperoleh dosa pada yang si menerima. Dia tak tahu. Tapi bila dia dah tahu, rupa-rupanya barang yang dia gunakan ini adalah hasil wang curi. Tinggalkan. Baru ditinggalkan. Tapi dia tak berusaha. Okey. Berbeza dengan duit bunga. Duit bunga ataupun dividen daripada perniagaan yang tak halal. Dia jangan buang. Boleh digunakan. Itu dipanggil wakaf wang haram. Kita boleh wakaf atas nama wakaf atau atas nama pemberian. Kita ada adik-adik kita yang susah. Kemudian kita ambil duit tu. Kira-kira yang dividen aku tahun ni tinggi. Bawa keluar duit tu boleh bagi kepada orang yang susah. Jangan cerita ni duit bunga pun. Jangan cerita. Bagi saja. Dapat tak pahala? Pahala ni milik Allah. Allah tu maha kaya. Sampai Allah Ta'ala sebut, walaupun kebaikan kamu buat sebesar zarah, akan dikira. Tentang pahala, kembalilah pada Allah. Tapi, boleh tak kita memberi dengan benda yang haram? Boleh. Contoh dia macam duit tadi. Tapi kalau duit tu kita curi, kita nak bagi ke orang, kita tak dapat pahala. Kita dapat dosa. Orang yang menerima, tak berdosa. Dia tak berdosa. Dia pun tak tahu apa. Tapi kalau last sekali dia dapat, hantar doa yang aku beri kat hang tu duit bunga. Hantar dia. Tapi adakah dosa dia makan? Tak berdosa dia makan. Tidak berdosa. Boleh. Kita boleh beri kat adik-adik kita, kawan-kawan kita yang susah. Ataupun mungkin kita wakaf buat longkang, buat parit, buat tandas. Pintu tandas dia terkeluar. Kunci dia terkeluar. Bagi dengan duit bunga tu. Boleh tak? Ya boleh. Walaupun wang tersebut adalah wang yang tak sah. Kalau pendapatan dia tu bercampur dengan riba. Dia kena bayar. Bila dah bercampur dengan riba tu yang jadi syubhat tu. Benda halal, bila dicampur dengan haram dia akan jadi syubhat. InsyaAllah. Sesuatu yang baik tu Allah Ta'ala akan bagi walaupun sebesar zarah. Kan janji Allah. InsyaAllah Ta'ala. Pahala dan dosa tu milik Allah. Kita harap sangat setiap kebaikan yang kita buat tu ada imbuhan dia. InsyaAllah. Apa Rano? Tak apa, saya sudah duna. Yang baik itu datangnya daripada Allah. Yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. Mohon kemaafan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat. Ij'alna minan najihin, fansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairul rahimin, warzuqna fa innaka khairul raziqin, wahdina wa najjina minal qawmi zalimin.
Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubatan wa 'inda al-mauti syahadatan wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalan karim. InsyaAllah nak esok di Masjid Al-Qahar Pematang Daman Laut. Masya-Allah. Sallallahu ala Muhammad. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah.